kita tengok jenis types of flow. Kita tengok yang penting ya. Yang pertama kita ada ideal and real flow. Ideal tadi kita dah cerita kan. Kalau ideal ni kita assume parameter dia semua sama. Density kalau water mesti 1000. Kita tak akan ambil 990, 998, susah. 990, 998 tu kita panggil real flow. Real flow dia memang akan ada variation density. Tapi kalau dalam ideal untuk calculation, memang kita akan ambil satu nilai. Kemudian air ni ataupun fluid, sebenarnya kita boleh compress tau. Kita boleh tekan dia supaya density dia bertambah. Tapi kalau kita buat calculation, kita biasa assume dia sebagai incompressible. Okay, kita selalu kena assume dia incompressible. Sebab apa? Kalau kita ada mass flow rate yang masuk dengan yang keluar, density 1, area 1, V1 sama dengan density 2, area 2, V2. Kalau dia tak sama, maknanya susah lah kita nak buat calculation, banyak density. Biasanya density of water kan tadi kita cerita kita pakai 1000. So kalau yang masuk air, yang keluar air, so kita memang pakai 1000 sama. Kalau 1000 dengan 1000, kita boleh matikan lah. Sebab kita bila kita bahagi pun dapat 1 kan. So bila density dia sama, kita panggil dia incompressible. Maknanya cannot be compressed. Ataupun cannot be changed lah. Sebab kita tak boleh compress. Density dia yang tak berubah. So tu prinsip yang penting jugalah. Okay, kemudian kita ada laminar, turbulent flow, steady and unsteady flow, uniform and uniform flow, one dimensional, two dimensional and three dimensional flow. Yang 4 ni pun kita akan discuss kat bawah. So yang pertama, yang senang kita tengok steady and unsteady flow. Okay, ni kita dah discuss dalam video yang awal-awal dulu, part pertama. Steady flow ni, dia punya ayat dia yang penting kat sini. Specific point dia tak berubah dengan masa. Apa yang tak berubah? So kita boleh kata velocity dia tak berubah pun boleh. Kalau velocity dia tak berubah, maknanya velocity dia steady. Kalau pressure dia tak berubah, pressure dia steady. Kalau density dia tak berubah, maknanya density dia steady. So apa yang tak berubah tu, kita kena buat satu gambar lah macam ni. Kan, gambar ni, dia ada dua pipe ni. Satu pipe dia besar, mula-mula pipe dia besar, air mengalir, kemudian air itu mengalir kepada pipe yang lebih kecil. Kalau ikut teori tadi kan, pipe besar air dia perlahan, pipe kecil ni air dia laju. So macam mana kita nak tengok steady? Steady tu kena ikut tempat. Kalau kita kata velocity ni steady, maknanya air ni sentiasa perlahan. Okay, maknanya pukul 10 pagi, velocity dekat point 1 ni 5 dia tulis, perlahan kan. Dekat point 2 ni 10 meter per second pada pukul 10 pagi. So kalau dia steady pada pukul 11 pagi ke 12 tengah hari, velocity kat 1 ni tetap 5. Okay, asalnya 5, dia perlahan dan dia kekal 5. Okay, manakala yang point 2 ni velocity dia 10 dan selepas tu masih dia kekal 10. Okay, kalau sini perlahan, sini laju, ini bukan steady sebab tempat dia berbeza. So steady tu dia mesti tak berubah ikut masa dan dia kena dekat specific point. Okay, dekat specific point ni, dia tak boleh point yang berbeza. So sebab tu orang buat gambar steady flow ni, kalau boleh dia punya pipe tu diameter dia sama lah sebenarnya. Kan, kalau pipe ni katalah diameter dia D1, velocity dia
10 meter per second. So dekat, kalau steady, dekat satu waktu, velocity dia masih 10 meter per second. Kemudian pukul 12 tengah hari, velocity dia masih 10 meter per second. So ni steady. Okay, kalau unsteady, kita ubahlah nilai tu. Sama ada asalnya dia memang 10 kan. Kemudian dia akan turun ataupun naik. Itu ikut kita lah. Asalkan dia berubah. Okay, tiba-tiba dia berubah kepada 5. Maknanya ni unsteady flow. So dalam calculation yang mana senang kita nak assume. Kan tadi kita ada mass flow rate. Sekarang rho A V. V ni adalah V ni lah, velocity ni. So kita nak buat calculation ni, kita akan ambil nilai yang fix. So sebenarnya untuk calculation kita always ambil nilai yang steady. Lepas tu density ni kita always ambil yang incompressible. Okay. Sebab semua kita nak mudahkan calculation kita. So flow kita mesti incompressible, flow kita mesti kena steady. Okay, baru kita mudah nak buat calculation. Yang kedua, laminar and turbulent flow. Laminar and turbulent flow ni basically berapa laju dan berapa perlahan air tu. Okay, kalau kita ada velocity 0.1 meter per second. Kalau kita tak nampak air tu, kita tak tahu dia laju ke perlahan. Okay. So macam mana kita nak quantify, kita nak letak nilai kat laju dengan perlahan tu, kita akan guna Reynolds number. Reynolds number adalah density darab diameter darab velocity bagi dengan viscosity. So kalau water, viscosity dia 0.00114. Okay, ni tak perlu ingat lah, nanti dia akan bagi. Density of water kita dah buat tadi kan, dia mesti ambil 1000. Okay, katalah diameter pipe ni kita ambil 1 meter. Besar lah pipe ni. So kita boleh kira Reynolds number ni 1000 darab 1. Katalah kita ambil kes pertama ni, Reynolds number yang 1. So Reynolds number pertama, velocity dia 0.1 bahagi dengan 0.00114. Okay. (87719). So ni Reynolds number punya nilai. So kalau kita masukkan Reynolds number yang kedua, so kita ganti je 1000 darab 1 darab yang berubah kat belakang ni, 1 bahagi dengan 0.00114. So basically kita bahagi dengan 0.1 je nilai ni tadi. Okay. So nilai dia akan jadi lebih besar lah kat sini. Sorry. Kan, yang ni 87,000. Yang ni 800,000. So laju ke perlahan ni baru kita boleh justify dengan Reynolds number ni. So ni laju, sebab Reynolds number dia tinggi. So yang ni perlahan, sebab apa? Reynolds number dia rendah. Okay, tu je beza dia. So Reynolds number ni bagus untuk kita kenal kita punya flow tu, laju ataupun perlahan. So ni rumus dia. So kalau Reynolds number kurang 2000, laminar flow. Laminar flow ni senang kata perlahan. Okay, nanti kita akan buat demonstration lah macam mana kita tengok flow dalam pipe ni. Kalau laminar ni sebenarnya kalau kita letak dakwat kan,
dia akan buat jadi satu straight line. Kalau air dalam pipe ni perlahan. Kalau tu tengah-tengah dia panggil transitional flow. Transitional flow maknanya air tu baru start nak laju. Okay. Dia akan ada gelombang sikit lah. So bila air tu sangat laju, turbulent kita panggil. Turbulent flow, dia memang dakwat tu akan jadi scattered. Okay, ni ada gambar lain. Kemudian kita ada uniform and non-uniform flow. Tadi kita dah cerita pasal incompressible, kita cerita pasal steady flow. Sekarang kita kena buat assumption lagi satu. Dalam pipe kita mesti always assume uniform flow. So kita tak nak ada non-uniform flow.